Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla وأنت تجعل الصعب والهزن إذا شئت ربي سهلا ربي يسر ولا تعسر يا كريم ربي يسر ولا تعسر يا كريم ربي يسر ولا تعسر يا كريم ربي تمم بالخير أما بعد. قال المسلم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Sambung kepada pengajaran hadis yang ke-8, sambung kepada pengajaran hadis yang kedua. Yang kedua kata Allah, muka surat 19 ya. Allah akan sentiasa memelihara tujuan baik seorang kerana kesucian Islam walaupun ia dalam kesulitan dan keuzuran. Orang yang ada niat untuk kebaikan, untuk agama Allah Subhanahu wa taala, untuk apa sahaja segi, untuk apa sahaja bentuk dalam Islam, dalam agama. Mereka ada tujuan yang baik, ada niat yang baik. Allah Ta'ala di sana menanti untuk memberi bantuan. Wala yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Allah Ta'ala pasti akan membantu orang-orang yang membantu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala Maha Gagah lagi Maha Perkasa. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Sudah menjadi kewajipan dan tanggungjawab kami, kata Allah, nasrul mu'minin, untuk memberi pertolongan dan bantuan kepada orang yang beriman. Patutnya kita orang mukmin, kita orang beriman yang percaya dan yakin kepada Allah, hati kita kena sentiasa tenang. Hati kita kena sentiasa confident dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang memelihara kita bukan yang di bumi. Yang memelihara kita bukan yang sama macam kita. Yang memelihara kita ialah Tuhan yang menciptakan kita. Yang memelihara kita dan mempertahankan kita ialah Tuhan yang mencipta kita dan mencipta musuh kita. Tuhan yang memelihara kita adalah Tuhan yang menggenggam tengkuk-tengkuk dan leher musuh-musuh kita. Itulah Allah Subhanahu wa taala, Qawiyyun Aziz, Tuhan yang maha gagah lagi maha hebat, maha perkasa. Maka untuk itu, apa sahaja yang kita niatkan untuk agama Allah Ta'ala, yakinlah, kalau kita jujur, kalau kita sungguh-sungguh dengan Allah, pasti Allah Ta'ala akan tunaikan hasrat dan hajat kita. Walaupun kita tidak dapat melakukan perkara tersebut. Orang ada niat nak pergi haji sebagai contoh, siap kumpul duit dah, sampai masa sakit tak boleh nak pergi, terpaksa buat badal haji. Allah Ta'ala tetap akan menulis, mencatat seperti mana dia pergi buat haji macam orang lain. Hari ni fatwa dah keluar, mana-mana orang yang ada penyakit kronik yang tidak memungkinkan dia untuk pergi jauh, berjalan jauh, dia sukar, dia payah, dia susah, maka dia boleh buat ganti haji lebih awal. Badal masa dia hidup, dia upah orang lain untuk menggantikan tempat dia. Itu dah dilaksanakan hari ini. Orang boleh pergi macam tabung haji, uruskan, minta orang lain ganti. Orang kena sakit buah pinggang, kena sakit yang kronik-kronik, kencing manis dah teruk, tak boleh nak pergi, nak pindah ganda, nak berangkut dan sebagainya. Ada orang dia tunggu mati dululah, biar dia mati esok dia buat badal haji. Tak, hidup-hidup dia boleh menggantikan orang lain, wakil dipanggil, wakilkan orang lain untuk menunaikan fardu haji untuk dia. Itu fatwa jelas dah keluar hari ini. Penyakit-penyakit kronik, dalam senarai fatwa dimasukkan sekali penyakit kencing manisnya, penyakit buah pinggangnya. Hari ni ada orang yang cuci air, hari-hari cuci, yang cuci darah, seminggu 3 kali nak cuci, maka dia penyakit yang sangat kronik, termasuk juga kanser yang peringkat yang teruk dan sebagainya. Maka dia boleh menggantikan orang lain untuk pergi. Allah Ta'ala tetap akan mencatat seperti dia sendiri yang melakukan, kerana dia ada niat yang baik dengan Allah, dia ada kejujuran dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah Ta'ala akan beri kepada dia. Hatta kata ulama, orang yang pada mulanya, pada awal usianya, pada usia kuatnya, usia sihatnya, dia rajin beramal, dia rajin beribadat, pagi dan petang penuh dengan disiplin-disiplin ibadat dia. Pagi dengan semayang tahajud, pagi dengan semayang duhanya,
Solat-solat sunat rawatibnya, solat isyaraknya, malamnya dengan tahajudnya, dengan hajatnya, dengan taubatnya, dengan witirnya, sampai masa hari tua dia uzur, tak mampu lagi nak tahajud malam, sampai masa dia uzur, terlantar atas katil, tak boleh nak bangun, mungkin kena penyakit lumpuh, mungkin kena itu, mungkin kena ini, yang hanya dia mampu hanya melakukan salat-salat yang wajib sahaja. Tapi Allah Ta'ala akan tetap menulis amal-amal sunat yang dahulu masa dia sihat buat, masa dia sakit tak mampu buat, Allah Ta'ala tetap akan jalankan saham subsidi dia terus Allah Ta'ala bagi, seperti mana ibadat dia masa sihat, Allah Ta'ala bayar seperti mana dia sihat. Ibarat kata macam pencen begitu. Tapi bila masa dah sakit baru nak beramal, tak dapat. Dia tak dapat manfaat tersebut, tak dapat faedah tersebut. Tapi daripada dia sihat, dia memang sentiasa istiqamah melakukan amal tersebut, sampai masa dia sakit dah terlantar atas katil, dah tak boleh buat apa tuan. Nak sebut Allah, Allah pun payah tuan. Nak semayang pun sakit badan dia, nak semayang dapat hanya semayang fardu selesai, nak buat semayang sunat pun tak dan, tak larat, tak kuat. Allah Ta'ala tetap bagi dia pencen seperti mana dia beribadat masa dia sihat, jalan seperti biasa. Allah Ta'ala tetap akan bersama dengan kita. Macam mana kita rasa confident, macam mana kita hari ni rasa yakin bila mana ada orang jaga kita, ada orang perhati kita, macam itulah sepatutnya orang yang betul percaya kepada Allah, dia kena yakin sungguh-sungguh dengan penjagaan daripada Allah. Kita hari ni rumah kita tak ada jaga, hati kita kecil. Hati kita kecil. Mungkin kita duduk jauh daripada orang, hati kita kecil. Tapi bila kita ada duit, bila ada kekayaan sedikit, rumah kita pasang guard. Kita minta polis-polis bantuan jaga rumah kita. Pasang security, 3-4 orang pasang security, pakai senapang lagi, pakai pistol lagi, jaga rumah kita. Agak nyenyak kita tidur, nyenyak. Pasal pada psikologi kita ada orang jaga kita, kita rasa selamat. Tapi sepatutnya orang beriman, dia lebih confident dan lebih nyenyak daripada itu. Sebab kalau dia betul beriman, kalau dia betul percaya, dia betul yakin, yang kiri dan kanan ni ada malaikat, yang depan yang belakang ada huffaz, malaikat penjaga yang Allah Ta'ala kirim. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memelihara kita. Tengok Nabi SAW, bagaimana Nabi begitu confident. Bila yakin hati itu dengan Allah, hati itu dah duduknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hati itu dah letak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak ada benda lain yang boleh menggoyang dan menggugatkan iman dan kepercayaan orang tu lagi. Tuan bayangkan, cuba tuan bayangkan, kalau tuan-tuan ada musuh depan rumah yang bersusun, yang siap sedia untuk membunuh tuan-tuan, agak-agak tuan-tuan hati kita ni nak keluar berapa persen adalah yang tinggal berani tu. Kalau orang dengan sabit, dengan pedang, dengan cangkul, dengan parang dah tunggu depan pintu rumah kita, siap sedia hanya menunggu bayang kita keluar saja, dia libas. Agak-agaklah kita berapa persen lah tinggal keyakinan kita nak keluar daripada rumah. Tapi Nabi SAW dikepung oleh 70 orang bangsawan Arab, panglima-panglima Arab, kaki-kaki pukul Arab. Kita kata orang yang gagah perkasa di kalangan puak-puak Arab ni, dipilih orang yang paling kuat. Kalau kampung kita ni ada seorang dua kuat, kita hantar wakil. Macam itulah orang Arab pada ketika itu, dia hantar wakil yang paling kuat daripada puak masing-masing untuk kepung rumah Rasulullah SAW, tunggu untuk bunuh Nabi SAW. Tapi Allah Ta'ala perintahkan, waktu itu Allah perintahkan Nabi kita Muhammad, sekarang keluar. Sekarang keluar. Agak-agak kita, orang yang tak percaya, orang yang tak yakin, agak-agak kita boleh keluar. Tapi Nabi dengan penuh yakin, Allah arahkan keluar. Tolak pintu, keluar. Itu iman, itu kepercayaan, itu keyakinan Nabi SAW dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak bagi fahamnya, nak bagi bandingnya, banding hati orang yang ada Allah, dia sangat confident. Itu yang maksud saya nak bandingnya itu. Hati orang yang ada Allah, dia cukup confident dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banding dengan makhluk yang lain, banding dengan apa benda yang dia ada. Pegangan dia, pautan dia, pertautan dia, tawakal dia hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didikan yang Nabi didik Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu anhu,
Ali ditugaskan untuk mengganti katil Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengganti tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam, ganti selimut badan dia dengan selimut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali tanya 2 kali, Ali fikir 2 kali, Ali soal 2 kali, tak. Ali terus tidur atas katil Nabi yang confirm pedang itu akan kalau cincang, kalau nampak memang terus cincang dia dulu. Tak. Kerana yakin dengan Rasulullah, kerana beriman sungguh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ali boleh baring, dia boleh tidur atas tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dia tahu, dia sekarang sudah menjadi pengganti, galang ganti kepada nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi keimanan dia kepada Allah, kecintaan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebabkan dia boleh duduk situ. Maka yang ceritanya, orang yang ada sungguh-sungguh niat untuk membantu agama Allah, yakinlah Allah akan menjadi pembela kita. Percayalah Allah yang akan defend kita, Allah yang akan mempertahankan kita. Kalaupun tidak di dunia, di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita ada cukup pembelaan. Kita ada cukup yang akan mempertahankan kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Orang beriman kena pegang yang itu cukup-cukup, pegang kuat-kuat, pegang kemas-kemas. Tanamkanlah semangat pengorbanan terhadap perjuangan Islam, kerana Allah sangat-sangat cinta kepada hamba-Nya yang melakukan kebaikan. Tanam dalam hati kita cinta pada agama, cinta pada Islam, cinta pada Allah, cinta pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, cinta pada jalan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. I'la kalimatillah, nak mengangkat la ilaha illallah, nak mengangkat martabat agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam diri kita khususnya, dalam diri keluarga kita, dalam kawan-kawan kita, dalam masyarakat kita, kita nak Islam itu menyelah. Terutama diri kita. Apakah dah nampak ciri Islam? Dah nampak akhlak Islam daripada kita keluar? Dah nampak mulut kita bertutur-tuturnya dengan perkataan-perkataan Islam, kata-kata yang baik? Qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Kata-kata yang baik ini, kata Allah, khairun min sadaqatin, lebih baik daripada sedekah yang diungkit-ungkit. Kata-kata boleh jadi pahalanya seperti sedekah. Kata-kata yang baik itu kata-kata orang beriman. Itu orang beriman. Orang ada iman, dia ada Islam, dia keluar daripada mulut dia perkataan yang baik. Tangan dia hanya melakukan perkara yang baik. Al-Muslim man salima lisanahu wa yadah. Seorang Muslim yang nama yang dikatakan Islam, yang dikatakan Muslim, man salima lisanahu wa yadah. Orang yang selamat kesemua orang lain daripada kejahatan lidah dan tangan. Orang Islam, kalau betul dia Islam, orang lain akan selamat daripada keburukan tangan dia dan lidah dia. Lidah dia tak mengata, mengeji, mencaci, mengumpat orang, memfitnah orang. Tangan dia tak ada kerja melainkan untuk kebaikan. Dia tak usik orang, dia tak hasad orang, tak dengki orang, tak musnahkan orang, tak usah orang. Itu Muslim. Itu nama dia Islam. Tapi kalau nama saja Islam, ayam orang hilang. Nama saja Islam, pisang orang hilang. Nama saja Muslim bin Muslim, namanya Abdul Begian, Muhammad Begian. Buah orang pun hilang, pisang orang hilang, sawit orang hilang. Ini tidak Muslim. Orang ini tidak Islam, melainkan Islam hanya pada nama dia. Islam dia boleh dipertikaikan. Sebab Nabi kata, Al-Muslim, orang yang betul-betul Muslim, yang betul-betul Muslim sejati, Muslim yang tulen, salima lisanahu wa yadah. Orang lain akan selamat daripada keburukan lidah dan tangan dia. Maka kita cuba tengok diri kita dulu. Apakah kita sudah berjaya untuk memperjuangkan Islam dalam tubuh kita sendiri, daripada ujung rambut sampai ujung kaki? Sudah berjayakah kita Islamkan mata kita? Apa maksud Islamkan mata? Mata hanya digunakan untuk yang Allah Ta'ala suruh, yang Allah Ta'ala perintah, yang Allah Ta'ala haruskan saja. Jangan dibuat pada perkara yang Allah larang. Dan Islamkah telinga kita? Telinga kita hanya dengar benda yang baik,
jauh daripada benda yang buruk. Maknanya kita dah berjaya Islamkan diri kita. Islam maksudnya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita cek sama-sama muhasabah termasuk diri saya. Mudah-mudahan Allah Taala selamatkan kita, Allah Taala bantukan kita. Kerana Allah Taala sangat cinta kepada hamba-Nya yang melakukan kebaikan. Ingat, perjuangkan agama Allah ni tuan-tuan. Janganlah tuan-tuan hanya bermaksudkan tak ada can lah kita sebab tempat kita tak perang. Tak ada can lah kita, tak ada musuh pun nak usik kita, tak ada orang pun nak bom kita, tak ada orang pun nak perang, penggal kepala kita, tak ada can lah kita nak berjuang. Perjuangan dalam Islam bentuknya cukup luas. Perjuangan menegakkan agama Allah maknanya cukup besar. Cuma la ilaha illallah, i'la'i kalimatillah, berjuang yang dikatakan orang penggal kepala kita, kita penggal kepala orang, itu duduk pada ranking yang paling atas, paling sengit. Tapi bukan bererti yang lain-lain itu bukan perjuangan. Kita tunjuk akhlak yang baik kepada orang, itu juga satu perjuangan membantu Islam. Kita tunjuk akhlak yang baik, pamerkan kelakuan yang baik kepada orang sebagai seorang Muslim, supaya orang tertarik kepada Islam, supaya orang melihat Islam itu indah, supaya orang jatuh hati kepada Islam. Sudah merupakan perjuangan yang cukup hebat dan cukup dahsyat zaman kita. Mungkin zaman Rasulullah benda tu tak nampak sangat sebab kesemua orang baik, majoriti manusia baik. Orang buruk ada tapi sikit-sikit. Tapi zaman kita ni nak perjuangkan benda yang baik, dia sangat susah. Kerana di kalangan manusia yang memandang benda baik itu sudah jadi buruk, dan benda buruk itu sudah jadi baik. Ini yang disebut oleh Nabi SAW. Sayati zamanun ala ummati, akan sampai satu zaman nanti umat aku yang terkebelakang. Mereka akan melihat hal akainun dhalika ya Rasulullah, bal ashaddu minhu sayakun. Qalu ma ashaddu min? Qal idza ra'aitumul ma'rufa munkar wa munkar ma'rufan. Hadis sahih riwayat Abu Umamah Al-Bahili. Akan sampai satu zaman nanti, kata Nabi. Zaman teruk, hadis ni panjang tapi kita ambil tebuk tengah dia. Nabi kata idza ra'aitumul ma'rufa munkar wa munkar ma'rufan. Kamu akan tengok dalam masa situasi itu orang akan punya nilai yang terbalik. Manusia akan tengok nilai dah jadi terbalik. Nilai kebaikan dah nampak tak baik. Nilai kebaikan dah nampak tidak ada sambutan. Dah tak ada sambutan untuk perkara-perkara yang baik. Banding hari ini kuliah dengan banding kalau tuan-tuan bawa satu orang artis duduk tengah-tengah padang. Mana yang lebih penuh? Mana yang lebih ramai? Mana yang lebih ringan tubuh manusia untuk pergi dan berlonggok dan berkumpul? Mana yang lebih ringan untuk mereka keluarkan duit poket mereka? Apakah kepada jalan hiburan ataupun pada jalan akhirat, jalan ukhrawi? Itu sahaja dah cukup membezakan zaman yang Nabi sebut. Zaman itu sudah berdepan dengan kita. Ra'aitumul ma'rufa munkar wa munkar ma'rufan. Kamu akan tengok yang munkar itu ma'ruf, yang ma'ruf itu akan jadi munkar. Yang baik itu nampak buruk, yang buruk itu akan nampak baik. Tak usah jauh lah. Nilai itu syaitan dah terbalikkan. Cuba tanya anak-anak kita hari ni lah. Mahu tak dia pakai pakaian, tak usah kata macam Rasulullah lah. Kalau nak kata macam Rasulullah ni, orang kata adat berbeza, budaya berbeza, takkan nak pakai jubah pergi Melaka. Tak apalah, kita ambil yang sikit, yang kecil je. Pakai baju Melayu, ini Melayu. Kita kata pakaian kita baju Melayu. Melayu Islam, kita perjuangkan. Kita mesti perjuangkan. Ini budaya Melayu Islam. Melayu Islam. Mahu tak anak-anak kita pakaikan dia baju Melayu, pakaikan dia songkok, atau pakaikan dia kopiah, suruh dia naik bas. Dia sorang-sorang je, tengah-tengah kawan-kawan lain tu dia pakai macam tu, naik bas. Sedangkan itu pakaian sama, nilainya sama. Dia manusia yang biasa, kawan dia pun biasa. Di tengah-tengah kawan-kawan dia, dia seorang pakai begitu. Pakaikan dia songkok atau pakaikan dia kopiah, pakaikan dia baju Melayu, so dia naik bas kuning.
Agak-agak boleh tahan tak songkok di atas kepala? Agak-agak boleh tahan tak baju Melayu dia? Takkan tahan. Pasal nilai itu dia sudah jadi janggal. Itulah yang Nabi sebut, ja'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam ini dia datang dalam keadaan dagang, asing sangat tengah-tengah orang. Asing sangat. Tengah-tengah masyarakat jahiliah terperanjat dia. Ada manusia yang mewajibkan auratnya ditutup. Asing sangat. Sebab masyarakat jahiliyah, dia tawaf tu, tawaf yang paling tinggi nilai dia. Tawaf yang paling besar pahala dia pada masyarakat jahiliyah ialah tawaf yang tidak ada seurat benang pun atas badan. Tawaf telanjang. Itu makam yang paling tinggi lah kalau orang boleh tawaf macam tu. Maknanya bersih dosa dia. Dia tawaf telanjang pusing Kaabah. Tapi datang Nabi SAW, jangan dedahkan aurat, jangan buat begian, tutup aurat kamu, jangan bunuh anak kamu, jangan minum minuman yang mabuk, jangan kamu berjual beli perempuan-perempuan, jangan kamu perdagangkan perempuan, jangan kamu zina dengan perempuan, melainkan kamu nikahi dia elok-elok, kamu bayarkan mahar dia, bayarkan untuk dia nafkah, beri dia makan seperti mana kamu makan, beri dia pakaian, kalau dia menyusu anak kamu, beri dia upah, beri dia pakaian. Au kiswatuhunna, beri dia upah atau beri dia pakaian, persalinan. Itu Islam. Nampak Islam? Dia bukan suruh jual beli perempuan, bukan suruh perempuan ni mundur, bukan suruh perempuan ni, ada orang perempuan ni dieksploitasi. Macam hari ni yang berlaku seluruh dunia, orang perempuan dieksploitasi, digunakan, diperdagangkan sehingga diletak jadi model-model yang cantik supaya melaris-lariskan barangan. Orang perempuan digunakan, manusia wanita dipergunakan. Tapi Islam meletak orang perempuan dia aurah, keseluruhan tubuh dia adalah aurah. Jangan dia dedahkan. Kalau didedahkan, dia merendahkan nilai dia, dan kalau dia mendedahkan, dia menyusahkan orang lain. Kita hari ini sibuk duk perkatakan sexual harassment, apa nama dia? Gangguan seksual. Bila sebut gangguan seksual ni, orang pandang orang lelaki lah yang paling kerap ganggu orang perempuan. Kacau orang perempuan, raba orang perempuan, kenyit orang perempuan, jeling orang perempuan, cubit orang perempuan, macam-macam. Ini diistilahkan sebagai gangguan seksual. Tapi fahamkah tidak kita, orang lelaki lah yang paling teruk diganggu dengan gangguan seksual. Sebab orang ini cuma memandang kita hal masing-masing. You punya pasal, I punya pasal. Agama I punya pasal, agama you punya pasal. Okey, betul. Agama dia punya pasal, agama kita punya pasal. Tapi kalau dia berjalan dah tak pakai baju, macam mana? Kalau dia berjalan ketiak nampak, macam mana? Kalau dia berjoging pakai seluar pendek atas daripada lutut, macam mana? Orang lelaki mengorat, berbunyi mulut, petik jari, jeling, kenyit, itu dikata gangguan seksual. Tapi bagaimana dengan wanita-wanita yang mendedahkan aurahnya di hadapan orang lelaki? Yang mendedahkan auratnya di hadapan orang lelaki Muslim yang baik. Tuan, tak saya cakap lah tuan, besar mana seleban kita pun. Tak saya cakap kita lebay mana pun tuan. Takkan ada orang yang tak terliur idea dia kalau nampak perempuan macam itu. Islam mengharamkan kita mendedahkan aurat kerana nak menjaga kebaikan dua belah pihak, menjaga wanita dan menjaga lelaki. Tapi kita perasan yang itu. Maka Islam datang, dia naikkan nilai perempuan. Islam datang, dia tinggikan nilai perempuan, sehingga perempuan duduk pada tempat yang sesuai, pada tempat yang elok, dan diberi segala kebajikan untuk dia. Diberikan segala keperluan hidup dia, diberikan segala keperluan kemanusiaan kepada dia. Semua sekali dia mesti dapat, dia mesti terima, dia mesti peroleh. Dalam hal ini kita kena tunjuk akhlak yang baik, pamerkan contoh yang baik, supaya orang nampak Islam itu hebat, Islam itu murni, Islam itu dinur rahmah, agama yang cukup berkasih sayang, agama yang cukup tolerance. Jangan sampai nilai dalam agama ini terbalik sehingga orang melihatkan kebaikan itu buruk, yang buruk itu menjadi kebaikan.
Baik. Islam menggalakkan untuk menunjuk jalan atau cara kepada kebaikan dan berusaha melaksanakannya dan membantu. Islam galak untuk kita menunjuk jalan atau cara kepada kebaikan, anjurkan kebaikan, tunjuk orang buat baik, anjur orang buat baik, bantu orang buat baik, galak orang yang buat baik. Semua benda kebaikan yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berpaksikan kepada agama Allah Subhanahu wa taala, semua orang muslim yang beriman kena ada dalam hati dia rasa cinta, rasa kasih, rasa redha, rasa sayang. Paling tidak, kalaupun dia tak dapat bantu wang ringgit, kalaupun dia tak dapat bantu tenaga, sekurang-kurangnya dia bantu dengan doa, sekurang-kurangnya dia bantu dengan hasrat, dengan niat yang baik. Dia merasa redha dan merasa senang kepada kebaikan. Jangan sampai bila nampak benda kebaikan depan mata dia, dia merasa sakit, dia merasa benci, dia merasa gundah gulana. Maka ini ada sesuatu yang tak kena dalam hati dia. Ini ada benda yang tak kena dalam kepala dia. Ini benda yang sepatutnya orang Islam hari ini pandang. Sepatutnya Islam dia bekerja secara amal jama'i, kolektif, secara bekerjasama. Sebab itu Islam dia datang, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum, kamu semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khaira ummatin, sebaik-baik umat. Kenapa kita dapat sebaik-baik umat? Kerana kita dapat sebaik-baik nabi, kerana kita dapat sebaik-baik rasul, kerana kita dapat sebaik-baik insan yang nama dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khaira ummatin ukhrijat linnas, yang diutus kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, tugas utama kita, kerja utama kita, ta'muruna bil ma'ruf, galakkan orang, suruh orang, bantu orang bil ma'ruf, dengan kebaikan. Ada saja jalan kebaikan, kita mendahului bantu. Kita mesti letak kasih sayang, redha, cinta, sayang, bantu, tolong. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kita orang yang di depan sekali untuk mencegah keburukan. Barulah kita ada ciri-ciri umat yang terbaik. Barulah kita dapat masuk golongan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummah, kamu umat yang terbaik. Kalau kita ni nama sahaja umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tak kerja, tak buat seperti mana ciri yang sepatutnya, kita bimbang, kita takut. Besok akhirat, orang berpusu-pusu di haudhin Nabi, di telaga Nabi, di Kautsar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bergegas-gegas di mahsyar besok, tak ada air tuan-tuan yang boleh menghilangkan dahaga. Tak ada bekal yang kita bawa dalam keadaan orang kesemua haus, kepanasan di mahsyar puluhan ribu tahun. Puluh-puluh tahun, ribu-ribu tahun, panas, terik. Tapi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia ada keberuntungan. Dia ada syafaat daripada Nabi dia. Apa dia syafaat? Dapat minum di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita bimbang, kalau kita di dunia ni mengaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tak laksanakan kerja yang sepatutnya menjadi ciri tonggak utama umat ini, galakkan buat baik, suruh orang buat baik, bantu orang buat baik, cegah orang buat mungkar, tak buat. Kita tak peduli, kita tak ambil pusing, kita tak ambil tahu. Nak meninggikan agama Allah, kita tak ambil tahu. Nak bantu agama Allah, kita tak ambil tahu. Kita bimbang bila kita rapat ramai-ramai besok dalam keadaan manusia kesemua menyerbu tangan-tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuapkan air di mahsyar. Nabi sendiri yang akan menuangkan air di tangan-tangan umatnya, di mulut-mulut umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut bila orang dapat seteguk air itu, dia tidak akan haus selama-lamanya sampai masuk dalam syurga. Dia tak haus selama-lamanya yang dapat minum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita belum syurga tuan. Ini cerita mahsyar, belum syurga. Sementara nak menunggu proceeding mahkamah akhirat. Sementara nak tunggu perbicaraan akhirat. Sorang-sorang tuan kena tunggu, lama tunggu. Lama tunggu, sorang tunggu. Lama itu menyebabkan siapa yang dapat minum di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam
akan hilang dahaga dia untuk selama-lamanya. Tetapi jangan kita jadi manusia yang menyesal, jadi manusia yang rugi kerana tak laksanakan tugas itu, menyebabkan kita besok di akhirat tak layak untuk jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita dihalau oleh malaikat. Dalam apa nama, hadis menceritakan, dalam syarah hadis menceritakan, bila Nabi berdiri di tengah-tengah telaga, di hadapan telaga Nabi SAW, sambil menghidangkan minuman, beri minuman kepada umat dia, akan ada umat daripada belakang, aku umat Muhammad, aku umat Muhammad, aku umat Muhammad. Malaikat tolak dia jauh-jauh, malaikat hantar dia jauh-jauh, malaikat pulaukan dia jauh-jauh. Nabi kata, tu umat aku, kenapa kamu halau? Malaikat kata, umat kamu bukan, dia dahulu mengaku saja umat kamu, tapi dia membelakangkan kerja dan sunnah kamu. Dia membelakangkan kewajipan dan tanggungjawab dia sebagai umat kamu. Lah, hari ini dia keluar, dia bukan daripada umat kamu. Ini yang kita bimbang, ini yang kita tak nak. Menyesal kita di dunia tak apa, jangan kita menyesal besok di akhirat. Baik. 5. Siapa yang berniat membelanjakan hartanya kepada jalan kebajikan, kemudian terhalang daripada melaksanakannya, disunatkan baginya memberikan harta pada jalan lain yang dia mampu. Orang ada niat dengan bagian-bagian wang, bagian-bagian duit, bagian-bagian harta, sampai masa dia terhalang tak boleh nak buat, maka hendaklah dia buat sesuatu yang lain yang baik untuk dia. Sebagai contoh, orang ada duit kumpul, dulu dah pergi haji dah, tapi nak buat haji kedua, haji ketiga, contoh dia sunat, tapi terhalang dah bertahun-tahun nak pergi, tak dapat pergi. Duit ada, divert kan, kita pergi umrah, pergi buat kebaikan yang lain. Kalau benda yang satu kita niat dah ni, dah kumpul dah ni, nak pergi tapi tak dapat, kita pergi buat umrah kalau dapat. Kalau tak mampu juga, maka duit itu kita dermakan atas kebaikan. Sebab kita dah peruntukkan banyak ini, bagian ini. Misal kata, kita dah peruntukkan, kata kita nak derma kat satu tempat ni, tiba-tiba pergi tengok tempat tu pun dah tak ada dah. Duit ni kita dah janji nak bagi untuk kebaikan, maka sunat kita belanjakan untuk kebaikan yang lain. Sunat. Mana benda tu dah tak ada, dah terbakar lah, dah tak ada apalah, itu hak kita selagi tak sampai pada tangan orang. Tapi kalau kita dah ada hasrat yang baik untuk melakukan sesuatu yang baik, sudah terhalang, maka kita pusing duit itu kepada kebaikan yang lain pula kalau dapat. Kalau nak bagi satu tempat ni, tempat dah tak ada, bagi tempat lain. Nak pergi derma dekat anak yatim, cari anak yatim tak jumpa, pergilah cari orang lain, orang miskin. Asalkan sahaja duit yang kita dah niat ataupun kebaikan yang kita dah niat, kita laksanakan atas kebaikan juga. Jangan bila dah cari tak ada, pergi haji pun tak dapat, taklah, mohlah kita pergi Las Vegas, pergi haji tak dapat, frust betul. Jangan. Kalau duit itu kita niatkan untuk kebaikan, kita ubahkan benda yang lain, tapi dalam bentuk juga kebaikan. Kita terhalang daripada melaksanakan kebaikan, jangan bimbang. Walaupun kita tak dapat beri pada tempat yang kita hasrat, pahala itu tetap pada niat yang pertama. Ingat tuan ya, pahala tetap pada tempat yang pertama. Contoh, kita nak pergi bagi orang fakir, pergi cari orang fakir, niat ni duit ni nak bagi fakir, cari fakir tak jumpa, niat memang nak bagi orang fakir tapi tak jumpa, yang jumpa orang miskin saja, bagi orang miskin. Pahala kita tetap pahala memberi kepada fakir. Ada beza ke tuan fakir dengan miskin? Ya, fakir orang yang mengharap sangat, orang yang memang betul-betul needy, manusia yang betul-betul mengharap sangat-sangat, dah tak ada, memang tak cukup. Tapi cari tak jumpa pula orang ini. Yang ada orang miskin ni dia tak cukup, tapi dia tidak memerlukan sangat, dia tidak mengharap sangat, dia tidak desperate. Fakir dia desperate, fakir dia memerlukan, berkehendak sangat-sangat. Orang miskin dia tidak berkehendak tapi tak cukup, bagi dekat dia sebab tak jumpa fakir. Pahala kita tetap pada niat yang pertama, niat beri pada orang fakir. Sebab berlaku dalam peristiwa Abdullah ibn Mubarak, seorang awliyaillah, seorang waliullah. Abdullah ibn Mubarak seorang alim, seorang saleh, seorang wali, seorang ulama yang cukup besar, cukup hebat. Tapi dia seorang yang kaya tuan. Dia ada harta.
antara awliya illah yang banyak duit, awliya illah yang banyak harta, Abdullah ibn Mubarak, wali yang kaya, Abdullah ibn Mubarak. Tapi dia berdoa kepada Allah Ta'ala supaya harta itu hanya dalam tangan dia saja, tak masuk dalam hati dia. Abdullah ibn Mubarak, dia orang Baghdad, dia seorang zahid, seorang yang zuhud, tapi harta dia banyak. Dia ada hamba dia bayar upah. Satu masa hamba dia pula bagi dia upah. Oh, lagi hebat. Hamba dia boleh bagi dia duit emas. Lagi hebat Abdullah ibn Mubarak. Satu hari Abdullah ibn Mubarak, satu musim haji, dia pergi kerjakan haji. Dia buat haji, pantas sikit. Kerja haji, sampai masa selesai haji, dia pun tidur di Masjidil Haram. Selesai daripada lontar Jamratul Ula, Wusta, Aqabah sebagainya, selesai, kemudian dia tahlul, kemudian dia tidur di Masjidil Haram. Tidur Masjidil Haram, datang malaikat ujung kepala dia. Berdialoglah malaikat itu antara malaikat di ujung kaki dengan kepala. Malaikat tu bertanya, berapa ramai yang kerja haji tahun ni? 250,000 orang. Maka malaikat yang di kaki tanya, berapa ramai yang tahun ni dia dapat pahala haji yang betul-betul mabrur? Seorang pun tak dapat. Dalam ramai-ramai yang pergi, seorang pun tak dapat pahala haji yang mabrur, maknanya haji yang pada mustawa yang paling tinggi, tahap haji yang paling tinggi. Terima haji, sah haji. Haji sah, jangan pula yang 250,000 tak boleh panggil haji lah, macam tu duit dia sia-sia. Haji sah, tapi nak dapat mustawa tahap maqam haji yang paling tinggi, maqam haji mabrur, haji yang tidak ada jazak melainkan tak ada pahala, melainkan tak ada ganjaran melainkan jannah, melainkan syurga. Malaikat tanya, ada tak? Seorang pun tak ada. Maka Abdullah ibn Mubarak terperanjat dalam tidur dia. Maka malaikat yang di kepala tanya yang di kaki, siapa orang yang tak adakah seorang pun yang namanya tercatat dalam ramai-ramai yang kerja haji ni dapat haji mabrur? Tak ada, melainkan satu orang yang dia tak buat kerja haji, tapi dia duduk di Syria, duduk di Jordan, lebih kurang kawasan ni, kawasan sekitar Syria dengan Jordan, dekat-dekat situ, di Dimashq, di Syam, tu Syam, tu kawasan Syam. Melainkan satu orang lelaki di Syam yang malaikat itu sebut nama dia Abu Bakar. Pergi cari. Maka terjagalah Abdullah ibn Mubarak daripada Masjidil Haram kerana terperanjat. Orang yang pergi haji tak dapat maqam haji yang paling tinggi, tapi orang yang tak pergi haji dapat pahala haji yang paling atas sekali. Anugerah haji itu dapat kat dia. Mabrur, orang yang hebat haji dia. Maka Abdullah ibn Mubarak ni bungkus barang dia, terus pergi cari orang yang malaikat itu maksudkan, yang malaikat itu sebut, sebab dia nak tahu apa kehebatan orang itu menyebabkan dia tak datang buat haji, tapi dia dapat pahala haji yang paling atas. Bila sampailah tempat yang dimaksudkan, carilah orang yang dimaksudkan, jumpalah orang yang nama dia Abu Bakar, seorang penjahit kasut, seorang yang kerja dia repair kasut orang, duduk tepi jalan jahit kasut, ambil upah jahit kasut. Berapa sen lah tuan? Maka Abdullah ibn Mubarak interview dia, tuan, tahun ni bukankah tuan nak berniat pergi haji? Sebab dia sampai saja rumah orang itu, orang tu tahu dia Abdullah ibn Mubarak. Sebab Abdullah ibn Mubarak ni seorang ulama yang cukup terkenal. Bila sebut nama je, saya Abdullah ibn Mubarak, tuan rumah tu pun persilakan dia masuk, sebab dia ulama besar. Maka Abdullah ibn Mubarak tanya dia, apakah tuan tahun ini berniat nak pergi haji, tapi tuan tak pergi haji? Ya, kata dia. Tuan, dia kata, kerja saya inilah, saya kerja tukang kasut. 1 tahun saya cuma dapat kumpul 30 dirham. 1 tahun kumpul 30 dirham. Saya kumpul duit saya 30 tahun untuk cukupkan wang saya 30 dirham. 1 tahun kumpul 30 tahun. Dia orang miskin tuan. Duit yang ada nak simpan sikit pun makan pun tak cukup. Dapat simpan 1 tahun 30 dirham saja. Bukan 30 dinar tau, dinar emas. Dirham dia perak, sikit saja. Kumpul 30 tahun. Maka saya dapatlah kumpul beberapa ratus dirham untuk saya pergi menunaikan haji. Cukuplah tambang yang diperlukan, duit makan dan sebagainya nak pergi haji. Sampai masa musim haji dah dekat, tiba-tiba isteri saya yang dalam rumah dengan anak-anak terbau kari daripada rumah jiran sebelah. Bau kari yang cukup sedap, bau masakan yang cukup sedap, lebih kurang gulai begitulah, bau masakan yang cukup sedap masuk dalam rumah dia. Maka isteri dia lapar, anak dia lapar, orang susah tuan, orang miskin.
dengar bau makan cukup sedap, maka isteri dia minta lah pada suami dia, pergilah kat orang sebelah tu. Kalau tak dapat pun isi dia, tak dapat pun lauk dia, dapat kuah pun jadilah. Pasal dah teragak sangat bau cukup lauk yang cukup sedap daripada jiran sebelah, maka suruh suami dia Abu Bakar ni pergi ke sebelah, mintalah kalau tak dapat lauk, dapat kuah jadilah jamaah. Ketuk pintu rumah orang sebelah, buka. Kebetulan orang sebelah tu janda. Kita kalau suruh pergi janda, belum rumah suruh ke hari-hari pergi. Tak payah sibuk minta lauk, kita hantar lauk. Tapi dia ketuk. Pasal isteri dia suruh minta sikit pun jadilah. Pasal nak jamah kepunan sangat, bau tu cukup sedap. Maka ketuklah rumah isteri ya, ibu tunggal ini, ada anak-anak kecil dalam rumah tu. Maka Abu Bakar ni minta dah sikit lauk untuk dia bawa balik rumah. Dapat kuah pun jadilah nak jamah. Dia kata, tuan, minta maaf, kata dia. Tuan rumah tu, perempuan isteri yang ibu tunggal, minta maaf, kata dia. Anak-anak saya dah 3 hari tak makan. Anak saya dalam rumah dah 3 hari. Padahal dia berjiran, tuan. Berjiran. Anak saya 3 hari tak makan. Kebetulan saya lalu satu jalan, saya jumpa keldai mati. Keldai mati. Saya lapah daging dia sebab saya takut anak saya mati. Saya tidak ada wang nak beli makanan, dan saya tak mampu nak minta dengan siapa-siapa, saya malu. Tapi saya lapah keldai yang mati tepi jalan, saya bawa balik daging dia, saya masak. Saya minta maaf, bukan saya tak mau bagi tuan, tapi makanan yang ada di rumah saya haram. Tapi saya ambil makanan haram ini semata-mata nak sambung nyawa anak saya yang dalam rumah. Abdullah ibn Mubarak, dia baik, saya Abu Bakar ni tadi, orang yang tuan yang Abdullah jumpa ni tadi, dia balik lekah-lekah ke rumah dia, dia ambil 300 dirham, duit dia yang dia dah kumpul nak pergi haji, 300 dirham, dia bagi semuanya. Dia bagi semua sekali pada jiran dia, bantu jiran dia, tolong jiran dia. Maka tak dapatlah dia pergi haji, kumpul 30 tahun, tuan. Tapi kerana kesiankan orang sebelah rumah tu, kerana dia lapar, kerana dia susah, bukan kerana dia janda, kita boleh bagi semua. Tak, dia bagi, maka dia batalkan niat dia. Maka itulah yang menyebabkan Allah Ta'ala catat dia sebagai orang yang dapat haji mabrur, walaupun dia tak pergi ke tanah haram. Pasal niat dia ada, tapi terpaksa terbatal kerana niat yang baik. Allah tetap bagi pahala haji, walaupun pahala duit tadi yang terkumpul dah berpindah kepada kebajikan yang lain. Murahnya Allah, kayanya Allah Subhanahu wa taala, melautnya anugerah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.